Assalamualaikum. So untuk video ni, sekarang aku dalam Proton Iris. So aku ambil peluang ni, aku nak bagi korang 6 tips untuk penjagaan gearbox sejenis CVT. So first kali, apa yang korang kena tahu sebelum korang tahu untuk jaga gearbox CVT ni, korang kena tahu macam mana function dia, gearbox CVT ni. So untuk gearbox CVT ni sebenarnya dia menggunakan steel belt ataupun jenis belting besi. So dekat dalam gearbox tu ada puli. So sekarang kalau kita tengok, untuk kereta-kereta paling latest sekarang, tak kisah brand daripada Toyota atau Honda pun, korang akan nampak yang kereta-kereta sekarang dah mula menggunakan gearbox CVT. Jadi Proton pun tak terlepas, dia pun turut gunakan gearbox CVT yang dikeluarkan oleh Powertrain. Untuk video ni aku akan lebihkan kepada Proton, sebab biasanya isu-isu yang berlaku tentang gearbox CVT ni akan berlaku dekat model-model Proton. So antara model-model terawal yang menggunakan gearbox CVT daripada Proton adalah Proton Saga FLX. Selepas FL, dia keluarkan FLX. X tu bermaksud dia dah menggunakan gearbox CVT, nak membezakan antara FL. Dan model lagi satu adalah Proton Prevate. First kali korang kena faham, untuk gearbox CVT ni pemanduan dia memang agak-agak berbeza dengan gearbox konvensional. So korang tak boleh terapkan apa yang korang bawa daripada kereta-kereta sebelum ni ke dalam gearbox CVT. So dekat situ mungkin sebab tu lah berlakunya kerosakan yang cepat dekat gearbox CVT ni. So kenapa kebanyakan kereta-kereta sekarang dah menggunakan gearbox CVT? Sebab kalau kebanyakan alasan pun, kebanyakan dia sebab betul untuk CVT lebih menjimatkan minyak dan kereta sebenarnya lebih smooth. So kalau korang try bawa gearbox CVT ni, korang takkan rasa pertukaran gear tu berlaku. Macam korang just bawa motor skuter je, macam tak ada gear pun. So kita boleh nampak yang gearbox CVT ni lebih smooth. So tips yang pertama, apa yang aku boleh cakap kat korang supaya korang nak panjangkan jangka hayat gearbox CVT korang, kalau setiap kali korang berhenti, sebenarnya korang tak perlu letakkan N pun. So cukup sekadar letakkan gear korang dekat D. Sebab bila korang letak gear kat D dan tekan brake, sebenarnya clutch tu dah engage dah pun. So korang tak perlu susah-susah nak N. Tapi kebanyakan orang dia buat sebenarnya sebab mungkin dia penat. So dia nak angkat kaki daripada brake. So sebab tu dia freekan gear dan letakkan kat neutral. So dekat situ sebenarnya dia akan mengurangkan jangka hayat gearbox CVT korang. So kalau korang just tekan brake dan biarkan dekat D, aku rasa tak ada masalah pun, takkan rosakkan apa-apa pun. So yang kedua, tips yang kedua, kalau korang nak jaga gearbox korang, please jangan starting tekan minyak terus. So contohnya bila korang dekat traffic light, korang berhenti, korang letakkan gear kat D. So bila korang nak jalan balik, kena ada step dia. Contoh, korang lepaskan brake, biar kereta jalan dulu, lepas tu baru korang tekan minyak slow-slow, step by step. So tak boleh, gearbox CVT sebenarnya tak boleh terlampau agresif tekan minyak. So sebab apa tak boleh agresif? Sebab dia menggunakan steel belt ataupun belt besi. So bila korang tekan minyak agresif, belt tu akan slip dan dia akan mencepatkan rantai, tepi-tepi rantai tu kat besi dia akan cepat haus. So kalau boleh janganlah agresif sangat selalu. Tak boleh sebenarnya. Yang ni untuk tips yang ke berapa tadi 1, 2, 3, 4. Ya, yang keempat, korang jangan buat kereta ni macam kereta manual. Contohnya, jangan tahan minyak dekat bukit. Contohnya korang dekat bukit yang agak curam, so korang nak elakkan kereta korang daripada reverse balik, korang imbangkan minyak, tekan minyak, brake, tekan minyak, brake. So tak boleh sebenarnya. So cukup tarik handbrake, freekan gear. Bila korang nak jalan, korang D dan tekan minyak step by step. So korang tak boleh nak imbangkan minyak tu macam kereta manual. Dan untuk gearbox konvensional pun sebenarnya tak digalakkan buat macam tu. Aku rasa tak berapa efisien kalau korang buat macam tu. Untuk tips yang kelima ni, apa aku nak cakap, untuk tips ni boleh kat gearbox konvensional dan juga gearbox CVT. So untuk tips yang kelima ni, kalau korang parking kereta dekat bukit, please tarik handbrake dulu, baru letak ke gear P. So contoh dia, sekarang aku dekat D, aku dekat parking curam ni, aku letak kat D. So aku letak kat N dulu,
Aku tarik handbrake, aku letak kat P. So dekat situ, nampak? Macam tu sebenarnya step dia. Sebab apa aku suruh buat macam ni? Sebab kalau korang perasan tak, bila korang parking kat bukit, korang terus P, baru tarik handbrake, korang akan rasa yang gear korang ketat. So sebenarnya bila korang nak D balik, korang akan rasa macam ketat. So korang akan rasa sentap bila korang buat macam tu. Sebenarnya benda ni berlaku sebab bila korang parking kat bukit, korang letak gear kat P dulu, brake tu dia akan korang akan bagi pressure dekat gearbox tu untuk lock tayar. So kalau korang tarik handbrake dulu, maknanya tayar belakang dah lock dulu, baru korang P. So segala pressure tu dia pergi dekat handbrake belakang, bukan kepada gearbox. Kalau setakat brake belakang, tukar brake drum atau setakat tukar brake shoe dengan brake disc, brake pad, aku rasa lebih murah daripada korang tukar gearbox. So tak kisah kereta gearbox konvensional ataupun gearbox CVT, korang kena buat macam ni. Sebab benda ni memang penting. Inilah cara, salah satu langkah sebenarnya korang nak biarkan gearbox korang tahan lama. Untuk yang kelima, so sebenarnya tadi aku ada masalah mengira sikit. So tadi sebenarnya so sekarang yang yang kelima. So yang kelima ni benda basic. Untuk gearbox konvensional ke, gearbox CVT ke, DCT ke ataupun manual, korang kena ikut tips ni. So tips dia adalah pastikan kereta betul-betul berhenti baru tukar gear. Contoh korang daripada D, so korang nak ke reverse, korang pastikan kereta korang betul-betul berhenti baru tukar gear R. Contohnya korang brake, bila kereta dah stop tu baru tukar gear R. So jangan korang daripada D slow, korang terus nak ke gear R, nak cepat, korang terus tukar gear D. So dekat situ akan ada isu-isu dekat gearbox. Even konvensional ke manual ke, memang akan datangkan masalah dekat situ. Ni betul-betul tips yang keenam. So ni adalah tips yang keenam ni, benda basic sekali. Aku rasa semua orang tahu. Tak kisah gearbox CVT, manual ke apa benda punya gearbox pun confirm korang tahu tips ni. So untuk tips yang ni, tips keenam ni, korang kena jaga minyak gearbox. Tak kisah kan. So korang dah tahu kan benda ni kan. So untuk minyak gearbox CVT ni, seeloknya tukar setiap 20,000 kilometer. Lepas tu, tapi sebenarnya untuk tukar minyak gearbox ni, korang kena ikut juga cara pemanduan korang. Tapi apa yang manufacturer sarankan sebenarnya 20,000 km untuk tukar. Tapi tak semestinya pemanduan korang sama setiap hari kan. So ada berbeza-beza kat situ. Kalau korang rasa korang memandu terlampau agresif, selalu high RPM, tak pun keluar parking pun nak drift, so aku better tukar lebih awal. Sebab yelah, untuk korang panjangkan jangka hayat gearbox, baik spend untuk 100 lebih tukar minyak gearbox daripada korang spend beribu-ribu, 5-6 ribu untuk gearbox saja. So ni adalah tips paling basic sekali. And lepas tu, korang kena pakai minyak yang original daripada manufacturer kereta korang. So korang kena pakai betul minyak-minyak yang original, sebab nak elakkan daripada minyak hangus ke apa ke, so dia akan rosakkan komponen-komponen dalam gearbox. Tak pun sebenarnya better korang pakai minyak yang aftermarket, tapi cari yang trusted punya brand. So jangan korang pakai bantai je, apa-apa jenama kan, tapi ambil lah jenama yang korang tahu, yang korang rasa trusted, extra lah. So sekiranya korang rasa macam gearbox korang nak rosak, ada bunyi berdengung ke, ataupun kereta korang termenung ke, atau apa-apa simptom yang korang rasa nak rosak gearbox tu, seleloknya korang ambil step yang pertama sebelum korang ke bengkel. Aku sarankan better korang try pakai treatment. So untuk gearbox ni, kalau korang masuk treatment sebenarnya tak ada masalah pun, tak ada isu apa-apa pun sebenarnya. Tapi yang ada isu kalau korang pakai treatment dekat enjin. Sebenarnya tak boleh kalau nak pakai minyak treatment dekat enjin. So dia akan berlaku beberapa implikasi dekat minyak tu, dan enjin korang dia akan rosakkan, dia akan melekat dekat komponen-komponen enjin seperti piston dan benda sebagainya. So aku harap korang boleh amalkan 6 tips yang aku bagi ni, supaya korang takkan spend yang besar untuk masa akan datang.
Jadi aku harap kepada pengguna-pengguna Proton yang menggunakan CVT, Ezora ke, tak kisah, sebenarnya tak ada masalah pun gearbox korang. Korang jangan stress. So korang just ikut tips dan cara pemanduan yang betul, InsyaAllah gearbox korang akan tahan lama. Aku pernah jumpa dekat share post kat Facebook, dia punya kereta sekitar 300k, Ezora tak silap aku, gearbox CVT. Sebenarnya tak ada isu pun, dia terapkan tips pemanduan yang betul. Aku rasa dia jaga minyak gearbox. So far gearbox dia bertahan. Tapi sebenarnya airnya kecundang juga. Tapi dia patut bangga sebab gearbox dia tahan lama nak dibandingkan dengan orang-orang lain yang hadapi masalah tak sampai 100k dah ada bunyi mendengung dan sebagainya. So aku harap korang boleh ikut tips-tips yang aku bagi ni. So untuk video aku tentang 6 tips jaga gearbox CVT ni sampai sini saja. Aku harap korang boleh tekan subscribe kat bawah. Yeah.